Assalamualaikum semua, nama aku Faris dan hari ini kita akan bincangkan tentang kehidupan kita. Macam mana aku menjadikan jigsaw puzzle ni sebagai metafor dalam hidup kita. Dulu kan masa sekolah menengah, mesti kita terfikir-fikir kan, kita nak jadi apa, universiti mana kita nak pergi, kos apa yang kita nak ambil. Kemudian datanglah pihak UiTM ke UPM ke datang bagi talk, cerita apa kos yang sesuai untuk kita ambil. Dan dari situlah kita nampak a clear picture of ourselves in the future, betul tak? Sama jugalah wakil universiti tu datang dengan sekotak puzzle yang suruh kita assemble diri kita sendiri. So kita akan dapat pieces of ourselves yang kita kena assemble sendiri. Contohnya ini course yang kita ambil, universiti yang kita pergi. Kita seolah-olah jigsaw puzzle ni. Kita dah nampak dah gambar kita dah nampak dah siapa diri kita dah nampak matlamat kita nampak impian kita. Tapi malangnya kehidupan bukanlah sebegitu mudah. Macam mana kalau satu hari nanti kita diujikan dengan sesuatu and then that clear picture of ourselves crumbles. Mesti korang stres gila kan, macam mana nak buat, apa solusinya ni sampai membelenggu kepala korang. Aku sarankan korang beli buku Solusi Stres oleh Dr. Rozani Nizam Zakaria. Buku ni seronok, dia menceritakan macam mana korang nak handle korang punya stres. Berminat? Link di description. Aku jadikan mental illness sebagai contoh. Aku dulu waktu kena diagnose memang aku tak nampak future aku kat mana. Seolah-olah diri aku, jiwa aku memang berderai, hancur, tak nampak ke mana aku nak pergi. Dan Alhamdulillah disebabkan aku ada seorang sahabat yang memang betul-betul caring dengan aku, loving, sangat warm. Dia teman aku untuk pergi ke hospital, dapatkan rawatan. Satu persatu aku dapat pieces aku balik. First of all, piece yang aku dapat ialah medication. Aku cuba comply dengan medication. Aku berborak dengan doktor tentang side effects, apa kelebihan mengambil ubat tu. Dan bisa kata kalau tak sesuai, aku akan berbincang balik dengan doktor tu dan ubah balik medication aku. Dan kemudian, lepas dah dapat rawatan daripada psikiatri, aku mula untuk belajar macam mana aku nak cope dengan simptom-simptom aku. Contohnya macam melukis, mewarna, menulis, bersukan. Dan of course yang ni paling aku suka, shopping. Kemudian aku pergi berjumpa dengan ahli psikologi klinikal untuk mendapatkan rawatan. Dan rawatan ini dipanggil sebagai psikoterapi. Dengan psikoterapi itu aku diperkenalkan dengan modul-modul yang aku boleh guna untuk cope dengan aku punya penyakit. Dan kemudian aku diajar teknik-teknik macam mana untuk bernafas, relax, dan macam mana aku nak counter pemikiran negatif aku. So dengan psikoterapi, aku dapat balik cebisan-cebisan diri aku. Kemudian aku cuba bina support system yang sangat utuh. First of all, aku open up dengan kawan-kawan. Kemudian aku educate family member aku. Dan next, aku berkahwin dengan seorang gadis yang sangat memahami diri aku. And last but not the final and never the least, ialah self-love. Aku cuba untuk menyayangi diri aku dan menghargai diri aku sendiri. Bisa kata kalau aku dalam kesusahan dan aku tak boleh nak membantu diri aku sendiri, aku akan cari bantuan di emergency department di hospital ataupun bercakap dengan kawan-kawan. Dan itulah dipanggil sebagai self-love. Kemudian of course lah kita kena berserah pada Tuhan. Sabar dengan usaha-usaha kita, benarkan masa untuk menjalankan tugasnya dan biarkan Tuhan menentukan segalanya. Dan yang paling penting ialah hargai diri sendiri dan usaha yang kita dah jalankan. Dan selepas kita dapat semua cebisan-cebisan diri kita, alhamdulillah akhirnya kita dapat balik a clear picture of ourselves. So recovery ni bukan bergantung pada satu cara saja, iaitu medication. Kita juga kena belajar macam mana nak cope, macam mana nak pergi ke terapi dan macam mana untuk bina social support kita sendiri. Dan bila dah sambung semua pieces-pieces tu, barulah kita akan dapat recovery kita. So metafornya ialah walaupun perjalanan recovery kita ini berlainan, tapi destinasinya tetap sama, iaitu recovery. Okay, itu sajalah untuk hari ini. Aku harap korang enjoy. Jangan lupa untuk like and subscribe and turn the notification on. Jom subscribe, klik sana sini. Kita akan jumpa lagi insya-Allah. Don't forget, live life and be crazy. Bye guys.